serta hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita bertemu lagi untuk menyambung tadabbur kita menerusi surah Al-Fat. Apa maksud Al-Fat? Kemenangan. Dan kemenangan yang sebenar adalah keampunan dan petunjuk serta ditempatkan oleh Allah di dalam syurga. Itulah ta'rif kemenangan yang sebenarnya. Iaitu apa dia? Keampunan, kemudian petunjuk dan dimasukkan ke dalam syurga. Itulah ta'rif kemenangan yang diajar bagi mereka yang beriman kepada Al-Quran. Jadi selepas Allah menjanjikan kemenangan, Allah tunjukkan jalan untuk nak meraih kemenangan dan kejayaan tersebut. Jalan dia adalah kita menegakkan agama kita ini. Iqamatuddin. Proses menegakkan agama ini asasnya adalah menerusi dua perkara, iaitu mempelajari Al-Quran dan yang kedua, mengajarkannya. Inilah dia sebenarnya kerja yang perlu kita buat di atas muka bumi ini. Iaitu apa dia? Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu asas sebenarnya hidup. Apa sebab kita nak belajar Al-Quran? Sebab belajar Al-Quran, Al-Quran merupakan ilmu. Ilmu untuk apa? Ilmu untuk menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah adalah tujuan penciptaan manusia. Ke ada lain? Tak ada lain. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu surah apa? Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Dan tidaklah aku menciptakan manusia melainkan. Dia nafi. Lepas tu ada istisna, ada pengecualian. Maksudnya nafi tu tak ada apa-apa kecuali. Maksudnya satu je ada tujuan dia. Jadi aku tak ciptakan manusia ini melainkan untuk mereka mengabdikan diri kepada aku. Melainkan mereka mengabdikan diri kepadaku. Apa maksud pengabdian diri? Maksud pengabdian diri ialah sebagaimana yang kita sebut dalam doa istiftah kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya, apa dia yang pertama? Solat. Yang kedua, nusuk, ibadat yang lain, korban, haji dan sebagainya. Kemudian, mahyaya, kehidupan. Kehidupan ni apa dia? Kalau kita ada kebun, kita pergi bekerja di kebun. Kalau kita ada perusahaan, kita bekerja di perusahaan kita. Kalau kita ada anak, macam mana dengan nak membesarkan anak-anak dan pendidikan anak-anak. Semua dalam segenap kehidupan kita itu. Dan satu lagi, wa mamati, kematianku. Di hujung tu kita kata lillahi rabbil alamin. Semua tu untuk siapa? Allah. Kalau untuk Allah, macam mana kita nak tahu setiap amalan yang kita buat itu Allah terima? Kena rujuklah kepada KPI dia. Jadi Allah turunkan Al-Quran. Jadi bila kita dapat rezeki, bagaimana nak menggunakan rezeki sebagai jalan pengabdian diri kepada Allah? Tengok Quran. Kalau kita dapat anak-anak, macam mana jalan untuk menggunakannya sebagai pengabdian diri kepada Allah? Tengok Al-Quran. Kalau Allah bagi kita jawatan, kedudukan, kuasa, bagaimana cara untuk menggunakan kuasa, kedudukan itu untuk mengabdikan diri kepada Allah? Tengok Al-Quran. Dan kalau tengok Al-Quran semata-mata, tanpa merujuk kepada gurunya iaitu Rasulullah, pun tak kena juga. Jadi sebab itulah proses pertama dalam kehidupan kita ialah belajar Al-Quran. Jadi kalau manusia tak belajar Al-Quran, dia tahu ke nak menguruskan harta dia, nak menguruskan rumah tangga dia, dia akan tahu tapi mengikut sangkaan dia.
Jadi sebab tu kita kata proses yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah belajar Al-Quran. Kemudian sebabkan kita akan berkembang, kita ada masyarakat, kita ada keluarga. Proses kedua ialah mengajarkan Al-Quran. Tapi dalam proses tersebut, adakah senang je orang terima bulat-bulat? Tengok macam mana Nabi ketika dia menyampaikan Al-Quran ni kepada dua negeri, Mekah dan Madinah. Senang begitu saja ke? Macam kita hari ni nak mengajar, disediakan apa? Kerusi ni masa PKP, lepas PKP dia banyak keluar kerusi gamers tu kan, game-game kan. Sekarang setengah masjid, bukan saya minta, nak bagi tahu. Masjid-masjid sekarang ada kerusi yang kan, nak bagi tahu apa, nak mengajar tu masya-Allah. Siap ada kerusi, ada meja di dalam masjid yang berekon. Dulu trend tak ada aircon, tu kipas yang besar, sejuk je. Adakah sama macam mana kita hari ini dengan Rasulullah mengajar Al-Quran dulu? Tak sama. Itu pun kita masih acuh tak acuh, biasa-biasa je dengan Al-Quran. Kalaulah yang keadaan kita sekarang ini, kita yang sekarang ini berada di zaman Nabi macam mana tu, dengan sikap acuh tak acuh tu. Sikit cabaran yang datang, adakah kita sanggup nak bersama dengan Nabi? Sebab tu ayat hari ini yang kita nak belajar hari ini adalah cerita tentang sikap orang yang dia tu tak sanggup nak berkorban untuk agama, tapi dia ada sikap opportunis. Sikap yang dia tu sebenarnya cintakan dunia. Yang mana Allah juga bukan sahaja kemenangan, bermaksud kemenangan tadi ialah apa dia? Keampunan, petunjuk dan juga syurga. Allah tak sebut di peringkat awal. Allah sebut di tengah-tengah surah. Allah juga menjanjikan apa? Menjanjikan habuan dunia kepada orang yang beriman kepada Allah. Jadi sebelum kita tengok ayat 15, cuba tengok dulu ayat yang ke-20. Surah Al-Fat ini. Muka surat 513. Surat 513 ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adakumullahu maghanima katsirah. Sekali lagi ya. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudhunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Baik, tengok terjemahan ayat ni. Kita belum sampai lagi, kita nak belajar ayat 15. Tapi kita lihat sikit. Seperti itulah susunan Al-Quran ni, cerita dia. Okey, jadi Allah kata apa? Allah menjanjikan kepada kamu. Kamu di sini ialah orang-orang yang beriman bersama dengan Rasulnya. Allah janjikan apa? Siapa kamu kat sini? Kamu kat sini ialah mereka yang ikut dengan Rasulullah pergi ke Hudaibiyah tu, terutamanya. Ada 1,400 atau ada kata 1,500, 1,600, lebih kurang begitu jumlah kaum muslimin yang bergerak dengan Rasulullah ke Mekah untuk menunaikan umrah. Tapi kita pun tahu apa berlaku, dihalang oleh orang-orang Quraisy. Mereka stuck dekat Hudaibiyah. Mereka hantar, orang beriman hantar Utsman untuk bincang dengan orang-orang Mekah. Tapi Utsman agak lambat sampai balik ke kaum muslimin. Telah tersebar kata Utsman dibunuh. Betul kan kisah tu? Kemudian Rasulullah pun ikat janji dengan sahabat-sahabat Nabi di bawah pokok. Pokok tersebut dibai'ah oleh 1,400 orang sahabat Nabi
untuk mempertahankan Islam, untuk hidup dan mati untuk Rasulullah. Tapi kemudian baru sampai balik Uthman. Rupanya dia tak dibunuh. Kemudian macam mana nak buat? Orang-orang Quraisy hantar seorang wakil mereka, namanya adalah Suhail, untuk buat perjanjian yang dinamakan Perjanjian Hudaibiyah. Umar sedih sebab apa? Kena balik, tak boleh nak buat umrah, kena balik. Rasulullah pun tak tahu nak buat macam mana, sebab itu wahyu Allah suruh balik. Lepas tu turun surah Al-Fat, khabar gembira bahawa kita dah beroleh kemenangan. Jadi kemenangan pun disebutlah daripada awal surah Al-Fat, kita dah bincang dah, iaitu keampunan, petunjuk dan juga syurga. Tapi dalam ayat ni Allah kata apa? Allah juga menjanjikan kepada kamu selepas daripada perjanjian Hudaibiyah ini, kamu akan mendapat harta rampasan yang banyak. Maksudnya apa? Lepas ni banyak peperangan yang lepas ni kalau kamu lalui, kamu akan menang. Bahkan ada ekspedisi peperangan yang tak berlaku peperangan, tapi dapat harta rampasan perang. Ini untuk apa? Ghanimah untuk kaum muslimin, untuk kaum mukminin. Dan harta rampasan perang yang paling awal Allah janjikan ialah pada peperangan yang berlaku setelah Rasulullah balik ke Mekah, balik ke Madinah, iaitu peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar. Rasulullah pergi ke Mekah pada hujung tahun ke-6 Hijrah. Cuba tengok balik Zulqaidah kalau tak silap, kita tengok balik. Kemudian Rasulullah balik pada bulan awal tahun ke-7 Hijrah. Rasulullah pergi ke Khaybar. Khaybar ni apa dia? Khaybar ni satu daerah di utara Madinah yang dia punya landscape dia, geografi dia mirip Yathrib, mirip Madinah. Jadi dulu sebelum ada orang-orang Yahudi di Madinah, mereka berada di Palestin. Sebabkan mereka beriman dengan Taurat, yang mana Taurat menceritakan nanti akan datang diutuskan seorang Rasul akhir zaman di sebuah tempat yang Allah dah cerita dalam Taurat. Mereka pun bergerak, mereka tahu tempat itu adalah Yathrib, Madinah. Tapi on the way mereka pergi ke Yathrib, mereka sampai ke Khaybar. Khaybar pun mereka nampak macam Madinah. Jadi sebahagian orang Yahudi stop kat situ dan menempati tempat tersebut. Sebahagian lagi bergerak sampai ke Yathrib. Jadi Bani Qainuqa, Bani Quraizah dan sebagainya ada di Bani Nadir, ada di Madinah. Ada sebahagian duduk dekat Khaybar. Jadi Khaybar menjadi benteng, menjadi satu kota Yahudi. Sebahagian duduk di mana tadi? Yathrib atau nama sekarangnya Madinah. Sebelum tahun ke-6 Hijrah, iaitu pada tahun ke-5 Hijrah. Tuan-tuan kalau boleh balik tengok sirah lah sikit, biar nama-nama ni kita jelas kat mana kan. Pada tahun ke-5 Hijrah berlaku peperangan dengan tentera bersekutu, iaitu yang dinamakan peperangan apa? Peperangan Khandaq, peperangan Parit. Peperangan Parit ataupun peperangan Ahzab. Pada peperangan tersebut melibatkan siapa? Yahudi dan orang-orang Quraisy dan juga Ghatafan, golongan Ghatafan. Apa yang berlaku? Rasulullah menang dalam peperangan Ahzab atau peperangan Khandaq itu, menyebabkan Yahudi yang duduk di Madinah diusir. Ada yang dihukum bunuh, ada yang dah mati dalam peperangan tersebut, mati. Sebahagian yang besar yang lain semua diusir keluar daripada Madinah. Bila mereka keluar daripada Madinah, mereka duduk dekat tempat saudara-saudara mereka ni, iaitu apa? Khaybar. Jadi mereka berkumpul kat situ, menjadi kubu kuat Yahudi. Inilah benteng kuat Yahudi yang mana mereka membina kota mereka dengan berlapis-lapis kota. Mereka benteng. Yahudi ni sikap dia macam mana? Cuba tanda muka surat ni. Buka surah 59. Ayat yang ke-14. Muka surat 547.
Muka surat 547. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Ya Allah kata, orang-orang Yahudi itu takkan memerangi kamu. Yahudi ni dia antara sifat Yahudi ialah sangat cintakan dunia. Orang yang paling sangat nak jaga kesihatan ni Yahudi. Bukan salah jaga kesihatan, betul. Tapi mereka nak jaga kesihatan sebab apa? Mereka takut mati. Kita pun disuruh jaga kesihatan. Tapi bukan disebabkan jaga kesihatan tu untuk elak mati. Mana boleh elak mati. Cumanya disuruh untuk menjaga hak badan kita tu. Tapi Yahudi bab kesihatan, lepas tu bab rumah. Tengok bila nak berperang, mereka buat dinding-dinding. Sampai hari ni kan. Di mana? Di Palestin tu mereka buat dinding. Lepas tu mereka pakai perisai lengkap, hantar daripada jauh, tindas yang kecil. Dibuat macam tu peperangan mereka. Sebab tu masa mereka duduk di Madinah, mereka tahu mereka lemah. Apa mereka buat? Mereka pecah belahkan orang-orang Arab Madinah. Sebab tu Aus dan Khazraj ni selalu bergaduh. Antara kayu batu apinya ialah Yahudi. Supaya mereka senang duduk kat situ. Kalau geng-geng Arab ni bersatu, confirm mereka akan kalah. Jadi sebab nak survive, mereka jadi batu api. Sebab mereka lemah, mereka tak kuat, mereka penakut. Dalam ayat ni pun Allah kata juga, mereka takkan peperangan, mereka tidak akan memerangi kamu secara bersatu. Melainkan dalam negeri-negeri yang berbenteng. Mereka buat benteng yang tebal. Jadi dalam perang Khaybar, bila Rasulullah datang, dengan para sahabat Nabi, Rasulullah serang, ikut benteng mereka, tak lepas-lepas hari pertama tu. Sebab benteng mereka kuat dan mereka serang daripada atas, mereka hantar manah mereka. Lepas tu ada seorang Yahudi yang dia tu belot kepada Yahudi juga. Dia perangai dia begitu. Sebab dia tahu, dia dapat faham, dia dapat tahu peperangan kali ini memang kami kalah. Jadi nak selamatkan diri, dia jumpa Rasulullah, dia kata dia akan tolong dan Rasulullah bagi perlindungan untuk dia lah. Dia kata engkau takkan boleh lawan ni kecuali engkau buat sesuatu. Apa dia? Mereka ada satu punca air. Kena sekat dulu punca air supaya tak masuk ke dalam kota tersebut. Bila mereka dah tak ada air, air ni benda yang paling penting dekat mana? Kat padang pasir. Sebab tu dalam surah Al-Mulk yang hujung sekali kan Allah cerita tentang air. Kalau Allah sekat air, siapa boleh bagi air? Air tu sangat penting di padang pasir. Jadi apa Rasulullah buat? Rasulullah sekat telaga tersebut, menyebabkan dalam tu jadi kelang kabut. Barulah Rasulullah boleh menang lawan dengan Yahudi. Poin yang antara yang kita nak sebut ialah mereka berada dalam benteng-benteng ataupun min wara'i judur, daripada belakang dinding-dinding. Dan mereka bukannya kuat walaupun mereka duduk setempat dalam tu. Ba'suhum bainahum syadid. Sifat mereka ni saling bertentangan, masing-masing tamak. Yahudi-Yahudi ni. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka mereka ni bersatu. Sebenarnya hati mereka bercerai-berai. Sebab apa hati mereka bercerai-berai? Sebab mereka tak ada tauhid. Tauhid je boleh menyatukan kita. Tauhid tu apa dia? Perkataan tauhid dari perkataan wahid, satu. Siapa yang tauhid dalam masjid ni, kalau kita semua mentauhidkan Allah, kita ada satu matlamat macam kita tadabbur dekat dewan kita tentang surah Fatihah. Mentauhidkan Allah menunjukkan kita ada satu Tuhan, satu kitab, satu matlamat, satu tujuan. Itu tauhid. Tapi orang Yahudi tak. Sebab mereka nakkan dunia, mereka berpecah belah.
Itu sikap mereka. Zalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Yang disebutkan itu disebabkan mereka adalah kaum yang mereka ni tidak dapat berfikir. Okey, buka balik surah 48 tadi. Ayat yang ke-20. Jadi saya sambung balik kisah tadi. So dalam peperangan Khaybar, apa berlaku? Last sekali Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Dalam peperangan Khaybar ni, kalau kita nak tahu, yang ikut Rasulullah itu ialah orang yang sama pergi ke Mekah pada perjanjian Hudaibiyah tu, orang yang sama. Dan bila sudah berlaku kemenangan di Khaybar, ini keuntungan yang besar. Sebab ini port Yahudi ni, mereka cukup sayang dengan harta. Tanda juga muka surat ni. Buka surah 2 pula. Buka surah 2. Ayat 96. Surah 2, surah Al-Baqarah, ayat 96. Baik, kita baca sama-sama muka surat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar. Wallahu basirum bima ya'malun. Tengok, ini antara sifat Yahudi Allah cerita dalam surah Al-Baqarah juzuk pertama. Dan demi sesungguhnya pasti engkau akan dapati mereka. Siapa mereka dalam kurungan dia kata? Orang-orang Yahudi, ahrasan nas, orang yang paling tamak tentang dunia ni. Bahkan mereka punya tamak tu wa minal ladzina asyraku, tamaknya mereka tu lebih tamak daripada siapa? Orang-orang musyrik. Ni Yahudi ni. Jadi di Madinah tu antara yang kaya raya memang Yahudi, sebab mereka cukup sayang dengan harta. Salah seorang daripada mereka menginginkan kalau boleh mereka nak umur 1000 tahun. Sebab apa? Nakkan dunia ni, tamaknya mereka dengan dunia yang kecil je pun, tapi nak 1000 tahun. Jadi kalau kita kata umur kita nak 100 tahun, ada orang lagi lama dia nak 1000 tahun. Kita nak berapa tahun tuan-tuan? Nak kata 1000 tahun kan dah terlalu uzur pula, baring jatuh kata kan. Jadi itulah dia dunia. Tapi ada orang macam tu, dia nampak dunia besar, nak hidup lama. Itu Allah kata apa dia? Sedangkan umur yang panjang itu tidak boleh menjauhkan mereka daripada siksaan akhirat nanti. Dan Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Okey. So banyak tak harta Yahudi agak-agak? Banyaklah. Jadi di Khaybar ni, selepas kemenangan Khaybar, kena tulis sikit lah. So daripada Hudaibiyah, tak berlaku peperangan, tak berlaku apa pun. Jadi maksudnya kaum muslimin pulang. Bawa kemenangan apa? Kemenangan dia ialah keampunan. Lagi?
petunjuk dan janji syurga. Supaya manusia ni dia nampak dunia ni Allah akan bantu. Allah janji juga dengan apa? Allah juga menjanjikan dunia. Tapi yang dunia ni Allah janji pada ayat yang ke-20, tak sebut awal-awal. Dan selepas Hudaibiyah berlakunya Khaybar. Khaybar ni port Yahudi. Yahudi kalah. Jadi yang ni dapat kat sini. Ini tahun ke-6 Hijrah. Hujung tahun ke-6 Hijrah. Ini awal tahun 7 Hijrah. Jadi peperangan pertama selepas berlaku Hudaibiyah ialah peperangan Khaybar. Dan peperangan Khaybar, Rasulullah dapat ghanimah, harta rampasan banyak, harta rampasan perang. Di sini yang nombor 20 surah 48 tadi Allah janjikan dekat sini. Tuan-tuan boleh buka balik surah 48 tadi. Dah tengok ayat 20 tu. Jadi Allah kata apa? Allah menjanjikan kepada kamu maghanim. Maghanim tu apa? Harta rampasan perang terhadap kamu. Allah janji pintu juga. Wahai Muhammad dan kaum muslimin yang ikut kepada Rasulullah di perjanjian Hudaibiyah, nanti kamu balik, bukan saja kamu diberikan keampunan,